5 persoalan berkaitan puasa sambungan ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Mudah-mudahan anda semua di dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pada video kali ini kita akan sambung 5 persoalan berkaitan puasa. Mudah-mudahan ianya memberi manfaat kepada kita semua. Bagi anda yang baru saja melihat video ataupun channel ini, macam biasa tekan butang di bawah supaya anda mendapat notifikasi video terbaru daripada saya. Baiklah, jangan memasa, jom kita lihat 5 persoalan berkaitan puasa. Jom. Soalan pertama, apakah hukum berpuasa ketika bermusafir? Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan sesiapa yang sakit atau dalam musafir maka bolehlah ia berbuka, kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Surah Al-Baqarah. Di sini terdapat dua pendapat. Pendapat pertama, disyaratkan hendaklah musafir itu kerana suatu perkara yang harus, bukan maksiat atau menolong sesuatu perbuatan maksiat. Kedua, disyaratkan juga hendaklah musafir itu bermula sebelum terbitnya fajar shadiq. Jika dia berpuasa dalam keadaan bermukim lalu dia melakukan musafir pada siang harinya, maka haram baginya untuk berbuka kerana telah disyariatkan ke atasnya untuk berpuasa melainkan jika berlaku darurat seperti sakit. Dalam sebuah hadis yang bermaksud, jika engkau berbuka maka itu adalah rukhsah daripada Allah, dan jika engkau berpuasa maka itu lebih afdal. Hadis riwayat Al-Balhaqi dalam Sunan Al-Kubra. Soalan kedua, apakah hukum suntikan melalui urat ketika berpuasa? Jika dimasukkan ubat ke dalam daging betis atau ditusuk dengan pisau dan lainnya sehingga sampai ubat tersebut kepada otak, nescaya tidak batal puasa tanpa silap kerana ia tidak termasuk dalam anggota rongga terbuka. Perkara ini ada disebutkan di dalam kalam Imam Nawawi melalui kitab Al-Majmu'. Mengikut fatwa yang dikeluarkan oleh Al-Azhar pada tahun 1948, apa-apa yang sampai ke dalam badan melalui bukan rongga yang terbuka tidaklah batal puasa. Sahibul Samahah Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri menyimpulkan, dinukilkan oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam bukunya Fiqh As-Siyam halaman ke-100 bahawa suntikan yang mengandungi rawatan dan boleh memberi tenaga tidaklah batal puasa. Soalan ketiga, apakah kelebihan beribadah pada Lailatul Qadar? Pertama, dosa-dosa kecil diampunkan. Di dalam sebuah hadis yang bermaksud, sesiapa yang melakukan qiyam pada Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran beserta keampunan, nescaya akan dihapuskan dosa-dosanya yang terdahulu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kedua, ganjaran amalan melebihi 1000 bulan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Surah Al-Qadr. Soalan keempat, bagaimana cara-cara membaca doa berbuka puasa? Doa orang yang berpuasa merupakan antara doa yang sangat mustajab. Hal ini termasuk di bawah perintah umum dan anjuran agar memperbanyakkan doa sewaktu sedang berpuasa. Antara cara-cara membaca doa berbuka puasa adalah seperti berikut. Pertama, sebelum berbuka membaca apa jua doa yang berkaitan dengan kelebihan dunia dan akhirat, sama ada untuk diri sendiri, kaum keluarga, sahabat handai dan untuk seluruh kaum muslimin. Kedua, sejurus selepas berbuka membaca doa sebagaimana Nabi SAW berdoa, iaitu Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu, yang bermaksud, ya Allah, untukmu aku berpuasa dan dengan rezeki darimu aku berbuka. Hadis Sunan Abi Daud. Soalan kelima, apakah hukum meletakkan minyak atau sesuatu pada gigi yang sakit ketika berpuasa? Meletakkan atau melumuri minyak sesuatu pada gigi yang sakit sekalipun yang berpuasa merasainya, pada hal hukumnya tidaklah batal puasa tersebut. Fatwa ini telah dikemukakan oleh Syekh Hasanain Makhluf, mantan Mufti Darul Al-Misriyah. Ianya kerana termasuk dalam darurat dan bukan bersifat makan dan minum. Alhamdulillah, itu dia tadi 5 persoalan berkaitan puasa. Mudah-mudahan ianya memberi manfaat kepada kita semua. Bagi anda di luar sana, jangan lupa untuk sebarkan video ini supaya orang lain juga mendapat kefahaman yang sama. Dan jangan lupa tekan butang di bawah sebagai tanda sokongan anda pada channel ini. Okey, itu saja daripada saya, Abu Ais Channel. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.